Ramai orang mencari cara yang mudah dan cepat untuk memperbaiki kulit ataupun nak hilangkan masalah dengan pantas. Itu memang sifat ramai orang ya. Dan memang saya tak nafikan pun sebab siapalah yang tak nak kulit yang cantik ya. Lagi-lagi cepat cantik. Dan ada juga orang berpegang bahawa kecantikan kulit tu sebenarnya datang daripada dalam, dan menurut mereka guna ayat ini dan mereka bagi tahu yang mana suplemen boleh bantu untuk buat kulit jadi sempurna, suplemen boleh rawat jerawat, suplemen boleh pudarkan parut, suplemen boleh kurangkan kemerahan ataupun banyak lagi masalah-masalah yang lain. So dalam video ini secara khususnya saya nak kumpas tentang keberkesanan suplemen untuk menyelesaikan masalah kulit. Adakah dia benar ataupun sebenarnya sekadar trend, macam mana? Hi glowy girls, glowy guys. Let's talk about something a bit serious today sebabnya sangat ramai orang mudah terpengaruh bila nampak video-video viral ataupun video-video yang mungkin tak viral tapi kerap muncul dekat dia orang punya skrin handphone tu kan, yang bercerita tentang beauty supplement ataupun makanan tambahan yang dalam bentuk kapsul, ada yang dalam bentuk serbuk, ada yang dalam bentuk macam chewing gum, gummy gum macam tu ya, gula-gula getah macam tu, ada yang dalam bentuk cecair yang mana kalau dimakan boleh membantu untuk memperbaiki kulit, memperbaiki rambut, memperbaiki kuku. Basically mainly untuk kecantikan ya. So ada pihak yang kata, terutama yang menjual, suplemen sebenarnya lebih baik untuk tubuh. Ni bukan saya kata, jangan kata saya kata pula. Suplemen katanya yang menjual itu lebih baik untuk tubuh kerana dia lebih mudah untuk dimakan dan senang je. Senang nak hadam dan kesannya juga cepat. Dan suplemen yang biasanya menarik minat ramai ni ataupun yang lebih menyebabkan kita terdorong untuk membeli ni, biasanya kita kena tengok dia punya slogan ataupun janji dia. Kulit cerah, kulit gebu, kesan sepantas 7 hari ataupun lagi pantas 3 hari, jerawat hilang tak kembali, amboi ya, ataupun pulihkan dark circle yang kita dah gosok macam-macam tak pulih-pulih, jadi pulihkanlah dengan makan suplemen sekian. Ramailah yang tertarik kerana tindakan makan ubat memang jelasnya lebih mudah daripada memakai produk-produk yang kita perlu sapu pada kulit dengan konsisten. How do we react to that kind of statement yang datang daripada penjual ataupun mungkin daripada advertisement yang kita tengok, iklan-iklan dekat handphone yang kita nampak lalu lalang tu kan? How do we react to that? Adakah perlu untuk kita mengambil suplemen? So let's talk about this from the perspective of seorang dermatologist yang mana bernama Mona Gohara, MD, Associate Clinical Professor daripada Yale University. She said this, tiada bukti jelas menunjukkan suplemen kecantikan memainkan peranan dalam kesihatan kulit apabila anda adalah seorang yang sihat tanpa masalah kekurangan vitamin. So, adakah dengan melihat bahan-bahan ataupun yang dijual dekat dalam suplemen tu sesuatu yang kita tak ada dalam makanan ruji kita secara harian, perlu tak kita beli? Sebenarnya pakar-pakar kesihatan dia hanya mengesyorkan suplemen tertentu dengan bahan tertentu ni hanya untuk sesetengah golongan yang berisiko mengalami kekurangan nutrien tertentu. So if basically you don't have it in your daily food intake, that kind of nutrient, that kind of vitamin or mineral, mungkin anda tidak perlukannya juga dalam bentuk suplemen. Itu kaitan dia sebenarnya. So you don't have to add extra just because you don't have it in your daily routine. So mungkin itu memang lebihan-lebihan yang anda tak perlukan sebenarnya. So ada tak sebarang risiko? Yang kita nak bincang risiko. Ada tak sebarang risiko dalam pengambilan suplemen? Ini orang jarang bincang sebab dia nampak suplemen tu benda baik, dia tak terfikir boleh ada risiko dengan pengambilan suplemen. Ya, ada ya. Tindakan mengambil suplemen boleh membawa kepada kesan yang berbahaya dan mengancam nyawa. So, apakah situasi yang boleh menyebabkan keadaan mengancam nyawa ni berlaku? Ya, pertama, kalau suplemen itu digunakan dengan ubat-ubatan,
Maksudnya ada ubat yang doktor suruh makan secara preskripsi ataupun mungkin ubat buatan yang kita beli sendiri secara OTC berdasarkan kesihatan kita, kita gabung guna dengan memakai suplemen, dengan memakan suplemen tanpa kita tahu how it will affect each other. So itu boleh mendatangkan risiko kesihatan. Ataupun lebih teruk lagi adalah tinggalkan ubat yang doktor bagi, ubat preskripsi itu, tapi menggantikannya dengan suplemen tanpa tahu sama ada ianya sebenarnya boleh ke tidak berfungsi sama seperti ubat yang diprescribekan, diberikan. Itu risiko kedua juga. Risiko ketiga datang apabila mengambil terlalu banyak suplemen. So just take too much of supplement, vitamin A, vitamin D lah, ambil zat besi lah, tapi pemakanan real food tu diabaikan. Dia tak consider pun nak berusaha untuk makan real food yang betul, tapi makan banyak-banyak suplemen. Itu pun boleh menjadi beban ya kepada buah pinggang kita, kepada tubuh kita secara keseluruhan. Because dalam real food, nutrient, vitamin, mineral tu actually adalah dalam bentuk yang memang boleh dihadam oleh badan secara semula jadi. Berbeza dengan dalam suplemen. Dan juga satu lagi, suplemen ni boleh ada kesan yang tak diingini sebelum, semasa atau selepas pembedahan. Kalau sesiapa yang ambil tu melalui pembedahan lah. Okey, ini saya nak bincangkan dan bandingkan sama ada guna vitamin C. Kita ambil satu nutrient ataupun satu bentuk vitamin ya. Sama ada satu vitamin ini kita makan lebih baik atau kita sapu lebih baik. So dalam konteks ini kita ambil vitamin C. Sebab vitamin C wujud dengan banyaknya dalam bentuk serum dalam produk skincare, ada juga digunakan secara banyaknya, meluasnya dimakan dalam bentuk suplemen. So untuk tujuan kesihatan kulit ya, yang mana lebih berkesan? Sapu ke makan? Pemeriksaan saintifik ke atas struktur kulit dan juga sel kulit mendapati bahawa apabila kita makan vitamin C ya, bila makan vitamin C, caranya untuk sampai ke kulit adalah dengan cara diangkut oleh saluran darah. So kalau kita tengok tekstur kulit ataupun struktur kulit, saluran darah ni dia berada pada lapisan bawah dermis ya, di mana daripada saluran darah inilah nanti vitamin C ni akan dipindahkan ke dermis. Tetapi pada lapisan dermis dan lapisan epidermis terutamanya tidak mengandungi saluran darah. Jadi perpindahan vitamin C yang diambil secara oral tadi ataupun dimakan dalam bentuk suplemen tadi sukar nak dipindahkan daripada dermis ke epidermis sebab there's no blood vessel basically exist there, tak ada, tak wujud. So ada kajian menunjukkan bahawa bila mana seorang tu makan vitamin C, memang betul kandungan vitamin C-nya dalam badannya meningkat dan boleh memanfaatkan tubuhnya, tetapi ianya tidak sampai pada kulit, terutama bahagian epidermis. So ini menunjukkan bahawa kalau kita makan vitamin C dengan tujuan untuk cerahkan kulit, dia boleh dikatakan agak sia-sia lah sebab dia tak sampai pada kulit, sebab struktur kulit itu sendiri tak memungkinkan sampainya vitamin C pada kulit. Satu lagi kajian yang saya nak buktikan tentang suplemen berbentuk oral ya, dalam hal ini vitamin C juga ya. Ada satu kajian dijalankan ke atas 12 orang sukarelawan yang mana mereka diminta ambil vitamin C secara oral sebanyak 500 mg selama 8 minggu. Setiap hari dimakan 500 selama 8 minggu. Apa yang mereka nak kaji adalah adakah boleh vitamin C yang dimakan itu membantu mengurangkan keradangan eritema yang diakibatkan oleh radiasi UV yang berlaku pada permukaan kulit ini. So dekat atas kulit ini kita nampak ada keradangan, tompok-tompok merah, UV radiation erythema. Tapi kalau makan vitamin C, boleh tak dia mengurangkan keradangan itu? Itu kajian ni lah. So apa yang mereka dapati selepas 8 minggu adalah vitamin C meningkat, tetapi yang dimakan tadi meningkatlah dekat dalam lapisan bawah kulit tu, tetapi dia tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi. So UV induced erythema tu tadi dekat atas kulit tu tak selesai pun masalah dia. So this is another bukti yang menunjukkan kalau kita nak pulihkan sesuatu masalah pada permukaan kulit, the best way adalah dengan menyapu ataupun meletakkan produk tersebut ya ke atas kulit itu sendiri. So sudah tentu produk itu ataupun bahan itu perlu diformulasikan dengan tekstur yang tertentu agar boleh diserap lah. Sebabnya kulit kita ni penghadang yang baik. Sebab tu saintis yang buat kosmetik ni memang berusaha keras untuk memastikan mereka sentiasa uji
mana-mana produk topikal kalau disapu pada kulit boleh ke tidak sampai ke kawasan yang mana membantu memulihkan masalah kulit itu. So kesimpulannya, tak boleh nak malas pakai skincare lah. Ya, makan suplemen yang mana mensasarkan untuk kulit mungkin boleh ada kesan ke atas kulit secara minimal, and you have to take a lot of the supplement. Kena makan dengan banyaknya berbanding produk topikal. Kalau kita pakai produk topikal, contoh serum kan, kita perlu titis je. Paling-paling pun banyak kalau dropper tu 3 kali picit, 3 titis. Dan kita pakai the whole face. It is very small amount yang mana kita letakkan terus pada kawasan yang mana kita nak selesaikan masalahnya. Jadi, makan suplemen berdasarkan kajian tidak sebagus guna produk topikal untuk tujuan menyelesaikan masalah kesihatan kulit. Tentang kulit lah, jeragat ke, keradangan ke, dan kalaupun produk oral diperlukan ya untuk dimakan lah ya, biasanya dia pertamanya mesti atas arahan doktor, dan untuk tujuan kesihatan tertentu mesti ada suplemen yang tertentu. Bukannya macam ambil semua untuk kesihatan semua jenis kulit. It will become a burden, akan jadi beban kepada badan anda nanti. So memang ada sesetengah produk oral pula dicadangkan untuk diambil sekiranya produk topikal tu tak boleh dipakai ataupun tak berkesan. Contoh, ada setengah jerawat yang teruk, doktor akan bagi ubat yang perlu dimakan. Itu pun ubat, bukan suplemen tau, dia ubat dimakan kerana jerawat tersebut perlu dibunuh bakteria dia daripada dasar kulit. Macam tu. Itu boleh ada. Tapi itu ubat. Nak bagi tahu tu. So itu pun atas arahan doktor. Suplemen memang kena atas arahan doktor jugalah, sebab dia benda dimakan, ada dos yang tertentu, ada jangka ataupun tempoh dimakan tertentu. So my advice, ladies and gentlemen, rajin-rajin pakai skincare product topical, because there's no substitute if you want to have glowing healthy skin yang kurang masalahnya. You go for topical product. But if you want general health, overall health of your body, dan sekiranya perlu, mungkin baru consider oral product. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share, dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan, supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.